Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat ya. Saudara Kena Godam, waalaikumsalam. Terima kasih bila berkesalam. Kena Godam kisah pada warga cinta damai. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Zamari LC, saudara Syarul Azam. Juga dengan Puan Minah, Kak Minah daripada Terengganu ya Kak Minah. Moga sihat. Saudara Badul Zaman, saudara Syahrul Azam, saudara Syukur Jamil, apa khabar sahabat? Saudara Muhammad Razi, saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Saudara Mizi Aziz, apa khabar Mizi? Tak balik cuti kampung ke? John Jibril, saudara Ibrahim Cik Muda, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Doa agar sihat sebagai warga di Sungai Petani. Pembalasan masyar, bubar tak bubar ni dah meluat katanya. Mito MT, Junaidi Adi, saudara Muhammad Basri, Puan Norma Amin, Bulan Terang, Syahli Ahmad, saudara Syahar Ibrahim, saudara Puan Mira Harun, Puan Suraya alias Abdul Latif, Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar anda semua? Moga anda sihat walafiat. Ya, Puan Nur Maria, Rantapan Kasih, Arifin Abdul Halim, Ahmad Manap, Muhammad Yusof, terima kasih. Puan Marabiah Abdullah, Salam dari Rasul, ya, saudara Muhammad Hussein, saudara Nazri Hussein, saudara Puan Syarifah Hafifah. Begitu juga saudara Husin Qaldi, Syarifuddin Syahari, Puan Rusinin daripada Pontian, ya. Saudara Mudim Kelantan, Sa'ad Abdullah. Begitu juga teman kita Yoma Waras, media Mentiah Tobari, Hazrul Adi, Baby Hafiz, saudara Rosli di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe juga di Instagram. Dan juga TikTok. Ada. TikTok tu adalah anak saya buat pendek-pendek sikit. Ya. Saudara Abdul Rahman. Apa khabar saudara? Semoga dilindungi Allah. Terima kasih. Saudara Zanul Yassin. Saudara Syahrul. Saudara Queen Kasturi. Saudara Azam di Instagram. Saudara Syarifuddin Syahari. Dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf. Laju sangat naiknya. Jadi kadang-kadang mengah juga. Saudara dah tua-tua begini. Puan Syarifah Hafifah. Selamat malam. Saudara Harun Salim. Muhammad Safari. Zoli. Aziz Izam. Mudim Kelantan. Anwar Muhammad. Baik, saudara. Saya harus meneruskan pencerahan pada malam ini. Life must go on. Ya, saudara. Hari ini adalah hari Sabtu. Saya yakin mungkin saudara ada yang dah balik kampung kerana minggu ini cuti panjang. Sabtu, Ahad dan Isnin, saudara. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan salam Maulidir Rasul. Perbanyakkan, saudara, kita selawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kita, saudara. Tiada yang lain. Dia adalah yang satu Nabi kita yang kita kasihi. Hari ini 8 Oktober, saudara. Tapi hari yang ke-934. Virus corona melanda negara kita. Saudara Zulkifli Zul, saya minta maaf. Tak mampu saya nak buat. Saya tak gerti. Betul serang saya katakan. Dan menurut laporan daripada saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, kabarnya semalam ada sikit pengurangan daripada 1,794 kepada 1,788 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan jumlah jangkitan sudah pun 4,851,896, saudara. Berusahalah, saudara, musim-musim hujan ini untuk kita memutuskan jaringan. Ya, yang penting jaga kebersihan diri kita, jaga kesihatan. Musim ini juga ramai orang buat majlis kenduri kahwin. Bila kita hadir ke majlis kenduri kahwin, kenduri kenara tu, pastikan ada penjarakan sosial. Ya. Saudara Muhammad Syaril, Puan Badariah Akub. Itu juga saudara Syarifuddin Syahari. Terima kasih. Saudara Mai. Ya, saudara, daripada laporan yang saya terima daripada saudara Jamil awal pagi tadi, daripada Rio juga, saudara, terdapat peningkatan di 6 buah negeri. Semalam lah, saudara. 6 buah negeri ada meningkat. Tetapi susut di 10 buah negeri. Alhamdulillah. Cuma saya melihat di Selangor ada peningkatan kepada 621 jangkitan. Wilayah Persekutuan susut kepada 329, tapi Sabah meningkat kepada 138 dan Perak alhamdulillah susut, tapi angkanya masih 161.
Itulah saudara 4 negeri yang masih lagi jangkitannya beredar di angka mengatasi 100 orang lebih. Negeri-negeri lain alhamdulillah susut dan berada di bawah 100. Jadi berusahalah kita saudara untuk mengurangkan jangkitan ini. Musim-musim hujan ni seriau juga saya tengok saudara. Baik, itulah yang dapat saya laporkan ya. Untuk setakat 7 bulan, 7 hari, seminggu, jumlah jangkitan keseluruhannya saudara adalah 11,017 jangkitan. Ya. Itu untuk bulan ini saudara. Bulan lepas berapa? Bulan lepas jangkitannya 57,691 saudara. Baik saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Bagi mereka yang mempunyai produk nak diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar, saudara boleh memesan setangi bakur untuk mewangikan rumah kita, bilik kita. Ingat saudara, rumah yang harum semerbak wanginya itulah rumah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi, parfum daripada tanah Arab. Bertanya dengan saya menyarankan, eloklah pesan Amir Al-Khut. Minyak wangi berasaskan kepada pati kayu gaharu. Sedap, baunya semerbak dan menyegarkan bila kita menyembur Amir Al-Khut di tubuh kita, saudara. Bagi mereka, kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan dengan nasi, dengan pulut, dengan roti, boleh dijadikan lauk, tak payah nak cari ikan dan sebagainya. Cukup dengan dendeng manis Siti Farehah. Harga yang dipasarkan olehnya tetap harga lama 5-6 bulan dulu. Walaupun harga daging meningkat, harga barangan meningkat, masih lagi dia bertahan pada harga lama. Hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Untuk teman-teman di Lembah Kelang, hujan-hujan ni nak makan buah-buahan di rumah, kiwi ke, cherry ke, anggur, apple, lai dan sebagainya, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut boleh terus dihantar ke rumah saudara. Harga lebih murah daripada harga di pasar dan grade-nya grade AAA. Tapi jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya memang sedap dimakan, mengasyikkan, iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis, mengasyikkan. Harga murah, tak mahal mana. Tapi cuma saya tak bolehlah nak sebut berapa harganya, itu perjanjian saya dengan Facebook. Nanti masuk pula dalam bagai iklan pula, bukan e-commerce. Jadi kalau saudara nak memesan Popiah Sirih Lady Maria, hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali, pada teman-teman yang mana nak berniaga, ada juga bahan-bahan untuk berniaga, anda boleh jadi ejen kepada produk daripada tim Nurasyah. Iaitu produknya kosmetik yang mesra wudu. Boleh dibawa semayang, saudara. Tak ada alkohol. Samping itu, ada juga makanan segera, susu dan sebagainya. Tim Nurasyah sedang mencari teman-teman untuk menjadi wakil di kawasan anda. Sila hubungi di talian 018-279-4288. Itu sahaja e-commerce. Saudara Zailan, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini, saudara, saya nak bagi tahu saya bukan ustaz. Saya bukan pakar agama. Cuma saya membaca daripada culipan. Teman-teman yang menghantar kepada saya tengok cantik tulisan tu, elok untuk kita baca bersama supaya dapat dijadikan tauladan ataupun pengajaran untuk kehidupan kita. Sebab tu saya sebut naluri kehidupan. Kerana daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menyayangi orang lain, pasti dia akan disayangi Allah. Oleh itu, sayangilah setiap penduduk bumi. Nescaya engkau akan disayangi oleh para penghuni langit. Itu sabda junjungan Nabi Muhammad, kekasih kita. Nabi Muhammad SAW. Dan ini terdapat dalam Mu'jam Awsat Lil Al-Tabarani. Hadis yang ke-9009. Status hadis ini adalah hadis sahih, saudara. Jadi pengajarannya menjadi tanggungjawab
setiap muslimin dan muslimat memiliki sifat penyayang kerana mengikut panduan syarak. Orang yang menyayangi makhluk, nescaya Allah akan menyayangi juga. Orang yang mengasihi orang lain, dia pasti akan disayangi oleh penghuni langit. Sifat saling menyayangi datang daripada mereka yang memiliki kejernihan jiwa dan kesucian rohani. Oleh itu, kongsikanlah nilai mengasihi orang lain dalam kita membina semangat setiakawan sesama insan. Saudara, untuk itu harus berusaha menyayangi orang lain. Dan paling penting, jauhilah prasangka buruk ataupun membuat tuduhan, menghukum, memberi gelaran buruk dan memfitnah terhadap orang lain. Elakkan permusuhan dan persengketaan sama kita. Sepatutnya kita eratkan lagi. Yang jauh kita dekatkan. Yang dekat kita kukuhkan, kita rapatkan lagi ikatan persaudaraan dan kasih sayang. Jadilah warga cinta damai yang sentiasa dalam keadaan berkasih sayang. Saudara, itulah seketika dalam segmen Naluri Kehidupan kita. Saudara, kiriman mutiara kata daripada Datuk Syed Ali. Katanya, kemanisan dari maksiat di dunia pasti akan pahit jadinya di akhirat nanti. Sementara, setiap kepahitan di dunia ketika kita menghindari kemaksiatan, ia merupakan kemanisan dan kebahagiaan yang teramat di akhirat nanti. Itu dia saudara. Maksiat di dunia, jawabnya, na'udzubillah minaz zolik di akhirat nanti. Tapi, kita menjauhkan kemaksiatan, memanglah kadang-kadang tak seronok. Tapi itulah kemanisan kita apabila kita berada di akhirat nanti, saudara. Ingat itu, saudara. Saya cuma sekadar menyantuni mutiara kata daripada teman-teman kita yang sepatutnya dapat kita jadikan, kalau bukan amalan pun, sebagai pegangan dalam kehidupan kita, saudara. Kita menjauhi permusuhan dan sentiasalah melakukan terbaik dalam hidup kita. Hidup ini, saudara, tak lama. Sementara kita sebenarnya adalah musafir di dunia yang fana ini. Kita cuma sekadar menanti waktu untuk sampai ke pelabuhan, untuk kita kembali ke pangkuan ilahi. Ingat, saudara, ini adalah tempat pemusafiran kita. Dunia yang fana ini adalah sekadar tempat, padang pemusafiran. Kita akan pasti kembali ke sana nanti, saudara. Ingat itu, saudara. Sebab itu, saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara untuk kebaikan ummah, kebaikan negara. Mereka sebagai pemimpin, berhati-hati dan jangan sesekali berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Bicara kita malam ini, saudara, tajuknya Indah Kabar dari Rupa. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil daripada Perlis yang mengantar kiriman pantun saban hari untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, tidak berbaki kuih bergedil sama biskut miladna. Jadilah saksi yang adil, bukan mengikut senyuman bermakna. Jadi kalau nak jadi saksi, biarlah menjadi saksi yang adil. Tambahnya lagi, pergi pekan ke kedai dobi, terserempak rakan, bagai diseru. Patut diajarkan hadis Nabi, bukan diajarkan kata Tok Guru. Itu saudara saya. Yang harus kita ikut adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Bukan dengar kata Tok Guru. Tok Guru, okeylah. Yang mana baik tu kita ikutlah. Tapi kalau ada berbau politik tu, kita senyum-senyum, kita ketepikan. Jangan kita tempelak pula, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, seorang pejuang muda, Nordin Malik, yang menzahirkan kekecewaannya melihat bajet hari ini. Sebab beliau sedang berjuang untuk mendidik anak-anak muda di bidang pertanian. Tapi nampak gayanya katanya bajet kali ini tidak mengkhususkan bajet yang besar kepada sektor pertanian. Katanya, segak bergaya baju baru, hendak melihat orang berjaja. Apa cerita bajet baru? Sekadar mendengar, tiada teruja. Jadi sebagai anak muda, beliau mengatakan tak ada benda yang teruja untuk mereka hayati berhubung dengan bajet yang dibentangkan semalam. Tambahnya, anak kerbau di tepi perigi jangan terjatuh dalam telaga. Belanja mengurus terlalu tinggi, bajet pembangunan sedikit juga. Jadi disitulah
beliau menzahirkan kekecewaannya kerana bajet banyak kepada emolumen, gaji dan belanja mengurus. Bukan untuk pembangunan ataupun untuk banyak kepada saraan lah, saudara. Itu katanya. Bagaimanapun, saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya harus mengingatkan teman-teman. Bagi mereka yang ingin menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan mahupun coretan yang anda hantar dalam muka buku saya ini. Kerana saya tidak mampu untuk memantau keseluruhannya. Ingat, ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan sekadar memberi informasi dan sedikit komen daripada saya. Itu saja, tak lebih, saudara. Dalam pencerahan politik ini, kita mesti memegang pada prinsip we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Kalau saudara tak bersetuju, nak menyantuni, hantar kiriman, insya-Allah. Kalau saya tengok, okey, kita boleh berbicara, kita boleh berbincang. Ingatlah, saudara, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, yang baik. Kerana kita adalah warga cinta damai. Ya, saudara? Berhubung dengan cuaca nampak gayanya, sepanjang hari ini nampaknya mendung, saudara. Di tempat saya, kawasan saya, hujan pun sikit-sikit, rintik-rintis saja. Gerimis lah saya katakan. Tetapi bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, saudara, paras air di beberapa sungai utama di Selangor yang ada hujan semalam dan juga malam tadi, di Selangor, di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, mencatatkan peningkatan selepas hujan lebat petang semalam. Tapi ia berada pada paras selamat. Jadi menurut Ketua Pengarahnya, iaitu Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid, sehingga jam 8 pagi tadi, tiada mangsa dipindahkan ke mana-mana pusat pemindahan sementara. Manakala 2 pusat pemindahan sementara di Keluang, Johor sudah pun ditutup semalam, katanya. Jadi beliau berkata, anggota bomba sentiasa melakukan pemantauan sejak semalam dan paras air di sungai seperti nyatakan itu sebenarnya berada pada tahap normal. Bukan benda yang harus dikuatiri. Jadi Jabatan Bomba Malaysia juga sedang menghantar laporan kepada Task Force Banjir untuk memaklumkan sebarang kenaikan air di sungai. Itu hanyalah dilihatnya hanya sekadar bersifat sementara. Jadi setakat ini katanya tidak berlaku banjir dan tiada penduduk yang dipindahkan. Setakat jam 11 malam tadi, 2 sungai di Negeri Sembilan diletakkan pada peringkat amaran, iaitu di Sungai Linggi di Kampung Mantau dan juga Sungai Jimah di Pekan Linggi, Port Dickson. Sungai Linggi dilaporkan berada pada paras 34.49 meter, manakala Sungai Jimah di paras 8.78 meter melebihi paras amaran. Jadi Datuk Hamdan berkata anggota bomba dengan kerjasama agensi lain serta seperti polis akan meneruskan pemantauan ke atas sungai-sungai berkenaan dari masa ke semasa. Jangan risau. Mereka juga akan melakukan pemantauan melalui udara di beberapa empangan yang dikatakan mungkin kritikal sekiranya berlaku limpahan disebabkan hujan. Ya, saudara? Bagaimanapun, Jabatan Kaji Cuaca mengingatkan katanya bahawa ini untuk di Semenanjung selain Sabah dan Sarawak diramalkan hujan berterusan. Mungkin ada berlaku sedikit ribut petir pada hari Isnin, katanya. Ia berdasarkan jadual ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikongsi oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Mengikut ramalannya, untuk hari ini dan besok, beberapa tempat di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak serta kawasan pantai di Perlis diramalkan ada hujan. Pada sebelah petang, mungkin berlaku ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sabah dan Sarawak serta kawasan pantai di Pulau Pinang. Jadi teman-teman yang bercuti di kampung apa semua tu, perhatikan, kalau hujan lebat, bersiap sedialah saudara. Dan kalau nak balik semula ke kawasan tempat anda, eloklah berhati-hati di jalan raya saudara, kerana jalan licin kalau hari hujan. Kerana pada sebelah malam, cuaca yang sama juga dilamarkan berlaku di 1-2 tempat di Perak, di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi kalau yang datang daripada Pantai Timur, di Pahang dan di Negeri Sembilan, itu mungkin berlaku jalan licin, saudara. Begitu juga kalau di Perak, kalau mereka yang bercuti
di utara Malaysia, di Perlis, di Kedah, ataupun di Pulau Pinang, ataupun di Perak, nak balik ke Kuala Lumpur, berhati-hati saudara jalan raya. Kerana katanya bahawa pada sebelah petang, mungkin petang besok ni saudara, mungkin ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Kedah, di Perak, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Sarawak. Bagaimanapun pada hari Isnin nanti katanya sebelah pagi diramalkan hujan di sebahagian besar negeri seluruh negara, membabitkan 1-2 tempat di Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Pulau Pinang, Melaka. Maksudnya di seluruh negara ada hujan, saudara. Dan besar kemungkinan berlaku ribut petir pada sebelah petang. Itu laporan kaji cuaca, saudara. Sebab mereka menyatakan mereka cuma boleh meramalkan dalam tempoh 2 ke 3 hari. Lepas itu tak boleh nak diramalkan lagi apa nak berlaku. Dan saya bimbang juga melihat keadaan apa yang berlaku di negara jiran kita. Tetapi tidak berlaku di Thailand. Di Thailand ada kelegaan. Dulu dalam 2 minggu lepas tu memanglah ada sedikit kebanjiran, ribut, topan, melanda. Tapi nampak gayanya ribut sudah beralih ke negara Indonesia. Bali pun nampaknya banjir, saudara. Walaupun Bali itu letaknya di tepi lautan. Tapi Bali banjir. Ada Sumatera banjir. Memang teruk kali ini. Saya melihat bahawa Indonesia yang mengamal ni banjir besar. Besar tu bukan pusat tenggelam, tidak. Tapi di keseluruhan negeri-negeri kawasan di Indonesia banyak berlaku banjir. Tapi tidaklah ada ribut topan dan sebagainya. Di Amerika masih lagi ribut Irna melanda dan masih lagi mencetuskan situasi yang tidak tentram. Tapi negara kita alhamdulillah. Kita bersyukur. Sebab itu malam ni saudara kita perbanyakkan selawat pada baginda Rasulullah. Sambil-sambil itu kita berdoa agar bumi kita terus terselamat daripada banjir dan sebagainya, saudara. Saya dapat juga laporan aras air di beberapa stesen di JPS dalam negeri Perak. Ini negeri Temayup. Kalau di Hulu Perak, di Tasik Temenggu, banding, aras air adalah 240.3 meter. Sedangkan kawasan kalau air itu naik pada 247, ia berada dalam kawasan berjaga-jaga. Tapi kalau dah 248 meter, itu kawasan bahaya. Bagi Sungai Perak di Kuala Kenderung, aras masa adalah 111.77 meter. Tapi nampaknya trendnya ada trend menaik sebab ada hujan, saudara. Di Empengan Cenderuh, sedang dikemas kini, aras air semasa adalah 60.7 meter. Tapi telah pun dilepaskan sedikit demi sedikit untuk mengurangkan. Dan paras hujan adalah pada 22 mm. Saudara, di Sungai Pelus, Kampung Lintang, paras air semasa adalah 52.69 meter. Sedangkan kalau waspada tu pada 54 meter. Ketinggian air tu, tapi parasnya masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Di Sungai Perak itu di Jambatan Iskandar. Ini Jambatan Iskandar sendiri di Parit ni. Dulu memang selalu hujan, saudara. Aras air adalah 27.8 meter. Tapi bagaimanapun, kalau berada pada paras 35 meter, itu waspada dan bahaya pada 36 meter. Bagi di Cegar Galah, air semasa 61 meter. Sedangkan kalau 63.5 waspada. Tapi bahayanya 64 meter. Masih lagi di keadaan terkawal. Di Parit, Sungai Perak, paras air semasa 17.73 meter. Tapi kalau 19.8 tu berada dalam keadaan waspada. Kalau bahaya, 21 meter. Tak nampaknya alhamdulillah terkawal, saudara. Di Sungai Perak, di Kampung Gajah. Ini tempat isteri Perdana Menteri. Paras air semasa cuma 4.78 meter. Tapi kalau naik pada 6.5 meter, itu paras waspada. Tapi kalau 7 meter, bahaya. Bagi di Hilir Perak, Sungai Perak, Kampung Terengganu, air cuma 4.93 meter, saudara. Di Kampung Pasang Api, 1.8 meter. Saudara, di Sungai Bidor, di Cangkat Jom, air semasa adalah 1.57 meter tingginya. Dan kalau 3.10 meter baru waspada, bahaya 3.50. Di Larut, Matang, Selama, Sungai Ijuk. Itu Ibu Bekalan Ijuk, air semasa 32.8. Tapi kalau dia naik pada 35, itu paras bahaya. Di Sungai Kurau, Batu 14, air semasa 19.95. Kalau 24, itu waspada. Saudara, di Sungai Kurau, di Pondok Tanjung, paras air 10.54 meter.
Paras bahayanya adalah pada 14.5 meter. Di Kerian, Sungai Kerian selama setakat yang saya dapat laporan adalah 10.17 meter. Tapi kalau dia bahaya pada 12 meter tingginya. Di kolam air Bukit Merah, paras air 8.37. Kalau 9.14 meter, itu paras bahaya. Di Sungai Samagagah, saudara, paras air 0.8 meter, saudara. Di Kinta, Sungai Kinta, Tanjung Rambutan, nampaknya ada agak tinggi sikit, iaitu 64.44 meter. Tapi bahayanya pada 67 meter. Empangan Ulu Kinta, paras air semasa di empangan tersebut adalah 245.13 meter. Tapi kalau dia naik 249 meter, agak bahaya di Sungai Kinta. Di Kuala Pari, setakat ini Sungai Kinta di Kuala Pari airnya pada 30.6 meter. Tapi bahaya kalau 31. Tapi trennya nampak tren menaik. Begitu juga di Sungai Raja, itu di Keramat Pulai. Sungai Kinta, Tanjung Tualang, tren menaik. Di Sungai Kelabang, di kawasan Tanjung Malim atau Mualim, Sungai Slim, paras air semasa adalah 23.94 meter. Bahaya kalau 25.4 meter. Tren juga tren menaik. Jadi teman-teman yang tinggal di kawasan tersebut, berhati-hati. Itu saja laporan untuk kedudukan kalau ada banjir kilat dan sebagainya. Tapi nampak gayanya di laporan tersebut belum ada laporan banjir. Tak tahu teman-teman yang lain kalau boleh beritahu saya. Jaga linglung ramalan cuaca. Perlu, saudara. Terima kasih Zari Yi daripada Pasir Mas Kelantan. Saya sebut Kelantan, terkejut kok ada banjir sana. Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, saudara. Begitu juga saudara Jaharudin, saudara Idris Ismail, HH Halim, Jonet, saudara Zari Bohari di Instagram. Saudara, saya perlu mengingatkan. Jangan saudara rasa bosan pula mendengar pencerahan saya ini. Kalau ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Sebagaimana yang saya lihat, ada juga kenyataan tular di media sosial dan dilaporkan di Usaha Malaysia, saudara. Bagaimana 8 kawasan ini di negeri Selangor. Saya harap agar pimpinan di Selangor, Datuk Menteri Besar, kena tengok tu, kerana terdapat 8 premis ternak babi yang merupakan punca air kotor dan berbau di Tanjung Sepat. Kerana penternakan khinzir di 8 tempat itu, mereka memang berdaftar di Jabatan Perkhidmatan Veteriner, tetapi mereka melepaskan air ke sungai. Ini menjadikan air di sungai di sekitar kawasan Tanjung Sepat teruklah berbau, kotor dan sebagainya. Dan saya haraplah agar pimpinan negeri Selangor serius menangani masalah ini, kerana ini melibatkan sensitiviti kaum dan rakyat. Sepatutnya mereka yang mempunyai ladang ternakan khinzir ni cari jalanlah bagaimana nak melepaskan ataupun nak menyelesaikan masalah kekotoran daripada najis khinzir itu. Jangan terus dilepaskan pada sungai. Dan kita mengharapkan agar Jabatan Pengairan dan Jabatan Alam Sekitar segera memantau, dan Kerajaan Negeri Selangor mesti segera campur tangan. Dah bagi lesen 8 premis kawasan itu perlulah diselesaikan. Saudara, itu laporan-laporan yang saya dapat berhubung dengan keadaan alam sekitar, keadaan sungai-sungai kita. Saudara, jagalah kebersihan sungai kita agar kehidupan kita sentiasa dalam keadaan yang harmonis. Saudara, baik saudara, kita masuk sedikit laporan ulasan saya berhubung dengan bajet semalam. Jadi saya mengatakan menyifatkan indah kabar dari rupa kerana saya rasakan akhirnya bajet semalam jadi seperti bidalan. Kata-kata kita dulu, rumah siap, tukul berbunyi. Kerana yang paling penting sekali adalah sektor pertanian. Kita melihat bahawa negara sedang berhadapan dengan suasana kekurangan bekalan makanan ataupun food securities. Tapi dari segi bajet semalam tidak diperlihatkan jumlah besar digunakan untuk sektor pertanian. Dulu pun saya dah bagi tahu, malahan saya sering kali menyatakan di negara-negara seperti negara Amerika, di Eropah, Jepun, malahan di Thailand sendiri, pimpinan negara tersebut akan meletakkan bajet yang begitu besar di sektor pertanian. Dan sekarang ini kita bakal menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan. Seandainya peperangan di Ukraine berterusan antara Ukraine dengan Rusia. Begitu juga dengan penguncupan ekonomi dunia.
dalam suasana ekonomi tidak menentu ini, seharusnya pimpinan lebih peka melihat kepada sektor pertanian. Seharusnya diletakkan bajet yang besar bukan untuk kontraktor. Kita bersetuju, bukan saya tak bersetuju. Ada saya tengok dari segi bajet semalam tu, ramailah kelegaan pada beberapa kalangan kontraktor kelas A. Yang mana akan meneruskan projek-projek besar, berskala besar. Tetapi apakah itu lebih penting berbanding dengan sektor pertanian? Kita dah mengalami kekurangan makanan, kekurangan ayam, kekurangan telur, daging dan sebagainya. Memanglah saya nampak adalah disebut semalam oleh Menteri Keuangan tentang peruntukan untuk MAFI. Tapi tidak begitu serius. Saya melihat bahawa pimpinan negara tidak meletakkan kepentingan untuk menjaga sektor pertanian ini mengatasi yang lain. Sebab kita sekarang berhadapan dengan suasana yang tenat. Seandainya benar inflasi dunia menghempap negara kita, sepatutnya bajet semalam itu diletakkan agak besar kepada ini. Tapi masalahnya, Nur Juma je kata Zafrul tu tak bijak. Dia memikirkan soal bank, sektor kewangan, kontraktor. Bagaimana dengan sektor pertanian? Saya tadi berbual juga dengan saudara Nordin Malik yang mengusahakan usaha agronya, dan beliau menzahirkan kekecewaan kerana Kementerian Pertanian diberi peruntukan yang tak seberapa, malahan daripada peruntukan yang lebih daripada 5 bilion itu, kebanyakannya sebagai 70% akan digunakan untuk belanja pengurusan, bukan untuk mencari benih, baja ataupun latihan. Begitu juga dengan usaha-usaha menarik anak muda di sektor pertanian. Tidak ditekankan, penekanan ke arah itu tidak. Sedangkan kita berhadapan dengan masalah food security. Ini bahaya pada negara, tapi saya melihat pimpinan negara tidak peka terhadap ancaman food security. Apakah kita masih lagi nak bergantung pada negara luar? Saudara, dapatan saya bulan lalu. Bulan lalu contohnya macam di Vietnam. Petani-petani mereka memanglah menerima pesanan untuk pemasaran padi, iaitu pasaran beras mereka. Antara negara yang banyak membeli untuk masa depan itu Singapura. Singapura memesan masa depan mereka untuk food security-nya, tak silap saya dalam 3 ke 4 tahun ke hadapan. Tetapi pimpinan di Vietnam memutuskan hanya untuk 1 tahun. Kerana mereka juga melihat bahawa besar kemungkinan jika climate changes, jika berlaku pengurangan makanan, mereka akan mendahulukan rakyatnya. Artinya kalau pesanan 3 tahun dikurangkan pada hanya 1 tahun saja. Ini perbelanja atau penjualan masa depan. Tapi kita bagaimana? Apakah kita masih lagi meneruskan pergantungan makanan kita daripada negara luar? Seharusnya ditekankan bagaimana untuk mencari peralatan yang terbaik untuk para nelayan kita. Saudara, tapi ini tak dalam bajet semalam tidak disebutkan. Macam mana kita harus mencari benih-benih. Sama ada begitu juga dengan kita mengimport banyak ini sumber makanan haiwan ini, ternakan kita daripada luar. Bagaimana untuk mengurangkan? Sepatutnya benih jagung, benih padi, benih sayur-sayuran dan juga baja hendaklah ditekankan. Tapi tidak saya tunggu semalam. Yang saya nampak gambaran dalam media sosial yang tular, gambarnya Menteri Koperasi tidur. Nasib baik tak berdengkur. Ada pula gambarnya Menteri Pertahanan yang seolah tidur lelapnya waktu Menteri Keuangan membentangkan belanjawan. Ini saya melihat sektor pertanian paling penting. Zaman Tun Abdullah Badawi dulu beliau menekankan untuk mengindustrikan sektor pertanian. Tapi ini tidak berlaku dalam bajet semalam. Saya agak kecewa, saudara. Tapi nak buat macam mana? Saya mengharapkan biarlah bajet itu hanya sekadar bajet. Mungkin kalau ada pilihan raya akan datang, maka dibentangkan semula, dipikirkan. Sebab kita menghadapi, punca kita minta diadakan segera pilihan raya umum ini, semata-mata kerana kita khawatir, kita bimbang tahun 2023.
bermula daripada Disember dan Januari, dunia akan menghadapi ancaman ekonomi yang serius. Saudara Abdul, bagai indah khabar dari rupa benar. Dunia akan menghadapi masalah food security yang serius, saudara. Ini bukan main-main. Jadi, apakah usaha kita untuk meningkatkan pengeluaran pertanian? Terutama padi, sayur-sayuran, dan juga jagung yang akan dijadikan asas kepada makanan ternakan kita. Ayam, itik dan sebagainya. Atau lembu atau kambing. Tapi apakah pimpinan tidak memikirkan? Ini saya katakan, kadang-kadang Menteri Pertanian pun tidak, masalah mereka tidak bersungguh-sungguh menekankan kepentingan untuk menjaga sektor pertanian. Malahan yang lebih mengecewakan saya apabila sektor Tibet, anak-anak kita yang tak bersekolah, yang tidak melanjutkan pelajaran mereka selepas SPM, tinggi jumlahnya. Saya tak dapat dapatan yang sebenarnya jumlah, tapi tinggi. Kabarnya mengatasi 50%. Seharusnya anak-anak muda ini diberi kesempatan untuk meneruskan pendidikan di sekolah-sekolah Tibet. Sekolah-sekolah yang mengajar teknologi, mekanikal, teknologi industri, teknologi pertanian dan sebagainya. Juga tidak diberi penekanan. Yang ditekankan adalah untuk meneruskan projek-projek mega. Ini bagi kita dalam keadaan sekarang ni, kita akan menghadapi suasana ekonomi yang tenat. Saya hairan kenapa Tengku Zafrul tidak peka dalam masalah ini dan kenapa Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan kenapa tidak ditekankan persoalan ini. Sebab itu tadi juga saya menerima kiriman daripada adik saya, Saudara Rizal Endau. Dia memang menzahirkan kekecewaan yang teramat sangat. Dia kata warga Felda tak dapat apa-apa pun dalam bajet 2023. Saudara, saya belum dapat sepenuhnya, tapi mengikut ini, begitu juga katanya dengan pesara kerajaan, khususnya pesara-pesara tentera. Memang, saudara, saya melihat bahawa pesara-pesara tentera begitu menzahirkan kekecewaan mereka. Kerana tidak ada imbuhan, tak ada apa-apa yang sedang mereka dalam keadaan susah sekarang ni. Benar, mereka ada pencen, tapi pencen tentera ni berapa sen sangatlah, saudara. Nak dibandingkan dengan mereka yang bersara daripada kerajaan, yang dapat gaji besar. Jadi ini tidak ada penambahan, tidak ada penambahbaikan. Sebab itu saya kata, tengok gambarnya, Menteri Pertahanan ni macam seolah tidur pula dalam pembentangan bajet. Saudara, ini keadaannya, saya berkaitan peluang pekerjaan juga tidak ditekankan kepada pesara-pesara ataupun khususnya pesara tentera. Jadi, dalam keadaan tak samalah macam bajet-bajet yang sebelum zaman Kerajaan Barisan Nasional. Sedangkan Perdana Menteri kita daripada Barisan Nasional. Saya tak tahu apakah dibentangkan atau dibincangkan secara khusus dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saudara, sebab kena ingat saudara, ramai warga tentera kita yang mereka berkorban keringat, darah, air mata untuk lestari kedamaian negara kita. Tapi setelah mereka bersara, seolah mereka dilupakan. Jangan begitu. Saya amat sensitif kalau saya melihat adanya elemen-elemen yang memisahkan daripada untuk menjaga lestari kehidupan pesara-pesara tentera. Ini orang yang tentu-tentu berjasa. Mereka lah yang bergelumang dengan pacat, dengan ular, dengan harimau di tengah belantara. Waktu saat negara berhadapan dengan ancaman gorila-gorila komunis. Mereka menggadaikan nyawa. Tapi setelah mereka bersara, seolah-olah mereka tidak disantuni. Bukan tak ada. Tapi apakah memenuhi tuntutan kehidupan hari ini? Jangan pandang sebelah mata. Bukan hanya ini anggota tentera, begitu juga dengan pasukan polis. Mereka bercengkang mata. Kita tidur lena di rumah, saudara. Pasukan tentera, pasukan polis yang sentiasa mengawal keselamatan. Sama ada di kota ataupun di desa. Saudara, di perairan. Tentera laut, tentera marin, di udara. Mereka bersengkang mata untuk kita. Tapi setelah mereka bersara, apakah kita nak lupakan begitu saja? Bagaimana kehidupan mereka dengan keluarga mereka? Jangan begitu. Seharusnya masalah pesara-pesara tentera ini, mereka dah pun menyuarakan, bukan tak disuarakan. Ini Syamuddin ni kadang-kadang anda membuatkan
imej pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional seolah-olah dilihat macam tak mengenang jasa para tentera, anggota polis kita. Sedangkan UMNO sentiasa meletakkan kepentingan warga yang berjuang untuk negara ini mengatasi segala-galanya. Ini perjuangan parti kita. Tapi kenapa anda landaikan? Dan paling penting juga, macam saya katakan, sektor pertanian. Kita menangani para pengundi di desa-desa, di kawasan pedalaman, di Sabah, di Sarawak, jauh di kawasan pedalaman. Mereka ini perlu disantuni. Mesti ada peruntukan untuk baja dan kalau ada subsidi, kalau ada sedikit imbuhan kewangan, berilah mereka. Jangan diabaikan. Soal memang saya tahu, untuk warga kota raya, memang saya bersetuju. Tetapi apakah kita cukup sekadar untuk melihat kontraktor-kontraktor sahaja ataupun institusi perbankan? Jadi sebab itu akhirnya kita melihat bajet ini sebagai bak kata pimpinan Pakatan Harapan hanya halua telinga. Berensing juga telinga saya apabila pimpinan Pakatan Harapan macam Datuk Seri Salahuddin Ayub. Tapi beliau menyatakan yang benar. Saya tak boleh nak marah. Dan saya kena santuni kenyataan beliau kalau kenyataan itu memperjuangkan soal rakyat. Takkan kita nak pandang sepi. Sebab dia kata bajet 2023 tidak akan dibahaskan dalam sidang Dewan Rakyat minggu depan. Kerana kalau mungkin diadakan pilihan raya umum, itu pun satu hal lagi. Kenapa perlu kita tergesa-gesa mengadakan bajet? Tunggulah pilihan raya umum. Lepas pilihan raya nanti, bentangkanlah bajet itu. Sebab bajet ini disediakan oleh kaki tangan kerajaan dan termasuk pandangan-pandangan daripada menteri-menteri yang terbabit. Saudara, ini sebelum nak adakan, kalaulah saya dengar-dengar khabar lah, saudara, mungkin besok atau lusa, mungkin parlimen akan parlimen akan dibubarkan. Artinya dalam tempoh seminggu, para ahli-ahli parlimen ini datang ke parlimen membahaskan, tapi sesuatu benda yang tidak ada ketuntasan. Tidak ada sesuatu yang tuntas untuk lestari lanjutan akan datang. Melainkan pimpinan kerajaan akan datang, akan melaksanakan ataupun membincangkan perkara-perkara yang dibincangkan pada sepanjang minggu ini. Sebab itu semalam saya dah kata, saya berborak dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah, dia pun menggeleng kepala, kenapa nak buat bajet? Dan kalau benar-benar kita nak mengadakan pilihan raya umum. Kalau seminggu tempohnya, artinya dalam tempoh 5 hari, negara berbelanja berapa banyak? Allowance ahli-ahli parlimen yang datang ke parlimen bermesyuarat ataupun menghadiri sidang parlimen, satu hari RM400. Kalau 5 hari, dah RM2,000. RM2,000 kali dengan, katalah 200 orang datang. Getihnya, dah RM800,000. Habis untuk bayar allowance persidangan. Bagaimana mereka datang dengan kapal terbang, dengan kereta, tempat penginapan. Ini saya katakan, is a waste of money. Seharusnya wang tersebut digunakan untuk lestari sektor pertanian. Jaga tentera-tentera kita. Jaga bekas-bekas polis, bekas tentera, bekas bomber. Orang-orang ini yang berjasa pada negara. Ini keadaan setara. Jadi kalau nak buat pilihan raya, terus bubar saja. Kita letak kadang-kadang tidak meletak pada tempat yang asasnya. Atau kita meletakkan pada tempat yang betul. Ini masalahnya, akhirnya orang mencemuh kita. Saya kecewa kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang daripada UMNO. Jadi akhirnya orang akan mengatakan UMNO yang salah. Apatah lagi apabila tentang bagi kita lihat sendiri. Bagaimana menteri-menteri bukan daripada UMNO. Seramai 20 orang. Hantar surat pada Agong. Yang bagi saya menyanggah ketetapan Perdana Menteri. Kalau mereka dah hantar surat seramai 12 orang itu, artinya mereka sudah hilang kepercayaan pada Perdana Menteri. Tak usah nak bagi alasan apa pun. Jangan kata kita nak jaga kepentingan rakyat, kita nak jaga prinsip, kita begitu, kita... Tak boleh. Sebab anda berada dalam barisan kabinet yang dibentuk oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Walaupun kita tahu barisan kabinet itu adalah lanjutan daripada kabinet waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tetapi suka tak suka dari segi prinsipnya, mereka adalah kabinet Datuk Seri Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri datang daripada UMNO. Kita faham, bukan kita tak faham bahawa dalam keterpaksaan, sebab kita dalam keadaan yang kurang memiliki sokongan daripada kursi-kursi parlimen. Cuma ada dalam 39 kursi saja sokongan.
Tetapi bukan itu dia punya natijahnya. Yang penting sekarang ini, apabila barisan kabinet itu menghantar surat pada Agong, berartinya mereka melangkaui yang amat bawa Perdana Menteri. Mereka sudah hilang penghormatan. Kalau dah hilang penghormatan, hilang keabsahan, hilang legitimasi sebagai Perdana Menteri. Apakah itu nak ditunjukkan oleh mereka? Yang ini juga perlu dilihat saya. Saya rasa ngalahan semalam saya dah bercakap tu. Apabila tentang sektor kesihatan. Betul, tadi yang Perdana Menteri pergi ke mana? Ke Rembau ke mana tadi? Bersama dengan Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa akan menaik taraf, klinik-klinik dan sebagainya. Saya menekankan kepada soal bagaimana kos perubatan. Ini paling penting. Dan semalam saya dah bercakap. Hari ini saya akan bercakap lagi. Saya harus menekankan pimpinan kerana Datuk Ismail Sabri mengharapkan supaya kita akan menambahkan lagi warga kita, menambahkan lagi generasi akan datang. Sekarang ni kita cuma ada 32 juta saja kependudukan kita. Tapi kalaulah kos untuk seorang isteri bersalin di hospital atau hospital swasta tak cerita lah. Malahan sampai menjangkau puluhan ribu. Kalau biasa pun sampai 3-4 ribu. Mana nak cari duit? Sepatutnya dipikirkan bagaimana untuk mengurangkan kos maternity, kos untuk ibu-ibu bersalin. Dan betul nak meningkatkan hospital atau klinik, perlu dipikirkan untuk maternity clinic. Saudara, jadi ini bagi saya ini yang paling penting. Jangan hospital bersalin kadang-kadang jauh daripada kawasan perumahan. Yang ada sekarang ini macam Pusrawi. Kebanyakan ibu-ibu muda khususnya nak bersalin di hospital Pusrawi. Kosnya terlalu tinggi. Apakah pimpinan tak boleh memikirkan dalam bajet? Saya mengharapkan supaya kalau benarlah diadakan pilihan raya dalam waktu terdekat, maka bajet ini tidaklah akan diteruskan. Saya harap bahawa pembentangan bajet akan datang kerana bajet ini akan dibentangkan semula. Maka perlu dikaji semula. Pertama, penekanan dalam sektor Kementerian Kesihatan. Penekanan harus diberi untuk ibu-ibu bersalin ataupun klinik maternity. Klinik bersalin ini paling penting. Benar. Bahawa nak buat penambahan untuk mereka yang sakit jiwa ataupun obesity ataupun warga kita yang terlalu kegemukan. Itu cari ubat. Yang sakit jiwa ni, ramai sakit jiwa bukan kerana penyakit. Sakit jiwa kerana tak tahan menghadapi suasana ekonomi yang merudum, yang hilang pekerjaan. Benda ini terjadi waktu era Kerajaan Perikatan Nasional yang mengurung rakyat, mereka hilang pekerjaan. Akhirnya jadilah kemurungan. Bila berlaku kemurungan, adalah sakit jiwa. Sebab itu berlaku ramai yang bunuh diri. Berlaku banyak perceraian. Apabila suami tidak mampu menahan amarah, maka berlaku keretakan dalam rumah tangga. Maka berlaku perbalahan. Akhirnya isteri jadi mangsa. Isteri pula tak bolehlah nak mengharapkan mana nak cari ni sekarang ni dalam kehidupan. Hidup masih diteruskan. Suami hilang pendapatan. Ini keadaan sebenarnya. Jadi peningkatan kalau nak dikhususkan untuk klinik sakit jiwa dan sebagainya, bukan penyelesaian. Bagi saya cari ubat untuk menenangkan. Dan begitu juga kegemukan. Gemuk ini berlaku bila tak ada buat apa duduk rumah. Makan saja. Makan pula tu tak fikir apa pun. Apa yang ada sumbat. Apa yang ada sumbat. Jadi tidak ada makanan berkhasiat. Tapi bagi saya yang paling penting untuk ibu-ibu, calon ibu-ibu muda nak bersalin. Tinggi saudara. Bukan sikit kosnya. Dapatan saya sampai 3,000, ada yang 4,000, ada 5,000. Bagaimana mereka nak cari penghidupan? Akhirnya, bila kelahiran cahaya mata yang sepatutnya disambut dengan kegembiraan, dengan penuh kesyukuran, juga disambut dengan derayan air mata oleh para suami. Kerana memikirkan mana nak cari duit untuk menampung kos ibu-ibu, isteri-isteri yang bersalin. Ini paling penting. Begitu juga dengan warga pesara tentera. Bila dengar bajet 376 bilion berapa sen yang kita ulurkan untuk mereka? Mereka berada dalam keadaan tertekan. Ada kalangannya yang cedera, ada yang lumpuh. Saya dapat panggilan telefon daripada sahabat-sahabat saya menzahirkan kekecewaan kerana
Tidak ada spesifik penambahan tentang allowance ataupun pension ataupun pendapatan. Tak ada. Apa yang ada ialah RM500 kalau dapat anak. That is not the solution. Benar, kita tahu untuk anak-anak yang masuk sekolah, perlu pembelajaran, kos. Tetapi itu akan berlaku tahun depan. Januari. Bagaimana kehidupan nak mendatang ni? Jadi saya melihat apakah bajet ini benar-benar membantu parti kita untuk memenangi pilihan raya. Ini yang saya agak-agak kena menyerap juga. Sebab kesannya nanti orang akan tuduh pada UMNO. Dasar UMNO berjuang untuk rakyat. Dasar UMNO menghargai setiap jasa wirabangsa kita. Dasar UMNO untuk menambahkan lagi, untuk mempertahankan bahawa agama, bangsa dan tanah air. Kalau ibu-ibu bersalin pula, suami terpaksa merompak, apa hal pula ni? Saya jangan lupa ni semua, saudara. Kekhawatiran saya, kalau ini tidak diperlihatkan. Bukan dasar UMNO nak mengkayakan orang yang dah kaya. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin jadi papa ke dana. Ini bukan dasar UMNO. Sebab itu kalau kita lihat balik bagaimana almarhum Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru supaya kek ekonomi negara ini dapat dikongsi sama rata agar setiap warga bangsa kita ini berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi warga kita yang di sektor pertanian, mereka mendapat kehidupan yang agak selesa, bukan nak senang lenang pun. Sebenarnya sektor pertanian sahaja ni memanglah selalunya saya biasa membaca buku-buku yang mengatakan pertanian adalah menghampiri kepapaan. Saudara, ini kenyataan. Sebab itu kerajaan dunia luar, Jepun meletakkan bajet yang begitu besar untuk petani-petani mereka. Begitu juga di England, begitu juga di Eropah, begitu Amerika, ladang gandum apa semua tu disubsidikan oleh kerajaan dengan begitu besar. Petani-petaninya. Kita biarkan begitu. Adalah bagi sikit-sikit, berdikit-dikit. Macam mana petani kita dengan masalah yang ada, masalah climate change. Perlu ada kajian. Perlu ada diberi peningkatan dalam TVET supaya anak-anak muda kita belajar sektor pertanian. Ini paling penting, saudara. Saya haraplah supaya pimpinan negara lebih peka ke arah ini. Pertama-tama sekali, saya mengharapkan agar dipikirkan bagaimana bajet yang dibentangkan semalam itu harus memikirkan soal sektor pertanian. Ini adalah tentang ancaman kekurangan makanan dunia. Tentulah ia akan menyangkuti kita juga. Ini dipanggil food security. Saya harap begitulah, saudara. Saudara Ahmad Ramli, kek besar hanya untuk pemimpin-pemimpin sahaja. Dan rakyat tetap susah. Ini yang membuatkan saya naik angin. Ini yang buat saya naik angin, saudara. Setelah saya duduk, saya suntuk ni kat rumah, tengok belik-belik, tak dapat telefon kawan, dapat berbual dengan teman-teman. Macam tadi saya berbincang dengan Saudara Nordin Malik. Beliau menzahirkan kekecewaan yang teramat sangat. Sebab dia sedang berjuang. Saudara Nordin Malik sekarang ni sedang berjuang menggalakkan anak-anak muda kembali ke sektor pertanian. Berapa sen lah yang dia ada. Dia kata macam ni saya bungkus lah kalau macam ni, dia kata. Bahawa belanja untuk kos pengurusan yang lebih banyak akan dibelanjakan dari sektor pertanian. Jadi kami macam mana? Itu keadaan, saudara. Baik, saudara. Malah cakap soal itu, kita masuk sedikit politik. Dan hari ini, semua orang tahu adalah hari penentuan. Apakah PAS akan membuat keputusannya. Dapatan saya bahawa kenyataan Presiden PAS dia menyatakan pada mesyuarat hari ini, PAS tetap akan meneruskan usaha penyatuan ummah yang melibatkan komitmen ketiga-tiga parti Teras Melayu. 3 parti saja, iaitu UMNO, PBM dan PAS. Soal amanah ke PKR langsung tak fikir. Jadi bagi saya masih lagi sikap nak main 2 kolam. PAS berpandangan katanya perlu ada keanjalan dalam rundingan dengan pihak UMNO dan Bersatu. Kita dah bagi tahu minta maaf lah. Jangan nak tunjuk anda sebagai abang besar lah. Bagi saya mereka sudah kemandulan pemikiran. UMNO dah jelas. Kalau nak kerjasama dengan UMNO, mesti mufarakah dengan Parti Bersatu. Kita tak boleh terima. Dan saya terima juga kiriman kawan-kawan.
majoriti ahli akar umbi pun sebenar-benarnya, dan kalau itulah sikap yang ditunjukkan oleh PAS, maka ahli akar umbi UMNO seluruh negara tidak berapa setuju, tak boleh menerima cadangan untuk bekerjasama dengan PAS. Cukuplah, noktahkanlah. Saudara. Sebab ternyata PAS menolak penyatuan ummah di bawah Muafakat Nasional. Kerana apabila adanya parti PBM. Dan PAS lebih suka memilih pengkhianat-pengkhianat nasional. Kerana mereka ini yang melompat yang ada dalam PBM. Saya bila kawan-kawan berbual dengan saya mengatakan bahawa pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan diibaratkan seperti they have tested the blood. Mereka dah merasai kemanisan darah itu. Mereka merasa manisnya untuk berada di anjung kuasa. Menjadi menteri, timbalan menteri dan juga pelbagai jawatan JLC. Pemimpin-pemimpin PAS sudah merasa kenikmatan itu. Jadi nak jaga itu, mencari upaya. Baik dengan PBM, baik dengan UMNO, supaya dapatlah disantumkan semua ni. Saya melihat ini satu minta maaf lah. Saya akan meminjam cakap yang Muhammad Mulya Tengku Razak Hamzah. Ini adalah merupakan satu pelacuran politik yang dilakukan. Kita kena jelas. Sebab UMNO tak boleh menerima PBM kerana PBM tu kebanyakan pimpinan dalam Parti Peribumi Bersatu tu datang daripada pengkhianat-pengkhianat. Katak-katak yang melompat. Jadi kenapa PAS nak mengikut perangai diorang ni? Nak jadi macam katak. Dah bermain dalam kolam-kolam. Kolam UMNO pun tak. Kolam PBM tak. Minta maaf lah. Warga Kambi tak boleh terima. Jadi sebenarnya PAS. Saya rasa kadang-kadang di samping mereka menikmati nikmat sebagai menteri yang berada di anjung kuasa, saudara, mereka sebenarnya kadang-kadang keliru. Mereka tidak berpijak di bumi nyata. Warga akar umbi mereka sebenarnya sudah menolak. Bukan saya tak dapat, dapatan saya. Saya bersimpati dengan teman-teman di bawah, di peringkat akar umbi PAS. Mereka menyatakan secara terus terang, mereka amat kecewa melihat apabila Muafakat Nasional ni hancur berkecai. Hanya kerana percaturan pemimpin tertinggi mereka. Dia bagi saya cukup-cukuplah. Dia dengar pula kenyataan. Saya tahulah, semacam semalam pun Datuk Lokman Adam ada mengulas. Katanya Dr. Mahathir kata bahawa UMNO mungkin menang besar dalam pilihan raya akan datang. Tapi bukanlah Yang Amat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Inilah musim nak antuk-antuk ni. Dalam baik dia menyengat. Itulah nampak gaya orang tua ni. Orang tua dah nyanyuk ni kadang. Saya malas nak cakap lah. Tapi bila dia mengatakan begitu, mengeluarkan kenyataan tersebut, seolah-olah mau warga UMNO berpecah belah. Saudara, sedangkan mereka kena ingat, sekarang ni sudah ada lagi parti baru, saudara. Nak menghadapi pilihan raya, kabarnya ada parti baru, itu Parti Penyatuan Nasional yang dipimpin oleh Muhammad Mahyudin, Datuk Haji Tajuddin. Kabarnya lah, saya tak tahu sejauh mana, sebab ROS pun tidak memberi kenyataan. Sebab katanya pengasas Parti Penyatuan Nasional ini adalah Datuk Seri Ibrahim Yahya, cucunda kepada Tengku Abdul Rahman. Katanya, saya tak tahulah, tapi parti dah ada. Bertambah lagi, sebab itu dalam sesi bicara saya dengan Malaysia Gazette itu hari, berbual dengan pimpinan atau ketua penerangan armada, saya dah katakan, untuk pilihan raya kali ini, saudara, kita berada, rakyat berada dalam keadaan berkecamuk. Tak tahu mana nak pilih. Sebab Parti Amanah akan serang Parti PAS. Parti PAS akan serang Parti PKR. Parti PKR serang UMNO. UMNO serang Bersatu. Bersatu serang UMNO. Bersatu akan serang juga Pakatan Harapan. Jadi bercelaru sekarang ni. Rakyat jadi pening. Dulu pilihan raya 2018 antara UMNO, Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan. Ini tidak berlaku sekarang. Pilihan raya akan datang kecelaruan yang akan berada dalam fikiran minda rakyat. Adanya parti baru, PPN. Adanya parti ini yang dipimpin oleh Zuraidah Kamarudin. Kemudian ada pula parti Pejuang. Gabungan Tanah Air, pimpin Dr. Mahathir. Adanya Pakatan Harapan. 3 parti iaitu DAP, PKR dan Amanah. Adanya Perikatan Nasional. Antara base-nya PAS, PBM dan Parti Gerakan. Adanya Barisan Nasional, UMNO. 6 parti. Belum lagi kita pergi ke Melangkawi, ke Sabah. Adanya Warisan. Adanya GRS. Jadi akhirnya rakyat pening kepala. Sebab itu cara yang terbaik
adalah yang amat berhormat Perdana Menteri segeralah. Saya memanglah katanya tak sama besok ataupun lusa, besar kemungkinan beliau akan mengumumkan pembubaran parlimen. Cuma saya katakan kalau benar itu berlaku, sia-sialah. Seminggu lamanya diadakan persidangan Dewan Rakyat. Duit rakyat habis. Dan bila kita bertarung kali ini, yang senyum-senyum kambing, saya setuju siapa beritahu tadi dia kata yang senyum kambing parti DAP. Paling penting sekarang ni, apakah kemampuan semua parti itu untuk menjadi dominan dalam menubuhkan kerajaan? Apakah Parti Pejuang boleh menubuhkan kerajaan? Apakah Parti Perikatan Nasional boleh menubuhkan kerajaan? Sedangkan dapatan saya, minta maaf, huyub al-huyub. Begitu juga mereka sendiri akan menarik PAS untuk ke laut. Apakah Parti PKR mampu untuk menubuhkan kerajaan? Apakah parti yang baru ni, Parti Nasional ataupun parti pimpinan Zurairah Kamaluddin, apakah UMNO Barisan Nasional mampu secara singular ataupun secara dominan menubuhkan kerajaan? Suka tak suka nanti terpaksalah diwujudkan kerajaan campuran. Jika ini berlaku, bila ini berlaku tentulah suasana yang tidak menentu. Apakah kalau benar UMNO dapat lebih kurang 100 kursi atau 110, nak cari lagi rakan untuk membolehkan mendapat membentuk kerajaan. Mungkin UMNO bersama dengan Parti Keadilan. Apakah Keadilan boleh meninggalkan Parti DAP? Itu persoalan. Apakah Parti Amanah boleh meninggalkan DAP? Bagi saya tidak melihat Perikatan Nasional. Bagi saya lah, saya tak mau lagi nak bercakap. Walaupun PAS kasihnya sayang sangat dengan Perikatan Nasional, biarkanlah. Mereka nak hanyut ke lautlah mereka. Bagi saya melihat, terus terang saya katakan bahawa pilihan raya kali ini adalah antara UMNO Barisan Nasional dan juga berdepan dengan Parti Keadilan serta Pakatan Harapan. Yang lain-lain itu saya kata tak nampak. Saya tak nampak. Sebab itu sekarang ini saya haraplah agar benar-benarlah Yang Berhormat Perdana Menteri segerakan. Yang paling ketakutan saya sebenar-benar saudara, bukan hanya UMNO. Kita sebenarnya takut untuk mendepani tahun 2023. Kita masuk saja Lebaran tahun 2023, kita berhadapan dengan masalah ekonomi dunia. Kita akan berhadapan dengan banjir besar ni sebenarnya menurut ramalan kaji cuaca dunia mengatakan dalam bulan Disember ataupun Januari. Sebab itu dipercepatkan pilihan raya ini supaya kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil untuk menangani. Sedangkan sekarang ni pun nak menangani masalah yang ada pun terkial-kial. Jadi saya amat berdoa dan mengharapkan apa yang kita lihat, bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tengku Razak Feroz semalam hanyalah sekadar indah kabar dari rupa. Kukuhkan hati kita di malam yang penuh rahmat ini, kita berdoa kepada Allah SWT agar menyelamatkan negara kita daripada sebarang musibah. Dan kita tunggulah sama ada besok atau lusa, besar kemungkinan Yang Berhormat Perdana Menteri segera untuk mengumumkan pembubaran parlimen. Pada teman-teman semua, saya ucapkan salam Maulidur Rasul. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.